Shalom kepada kamu dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini adalah Ahad kedua dalam minggu Trinity, 13 hari bulan Jun 2021. Petikan yang saya telah pilih untuk firman Tuhan pagi ini adalah daripada Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat 16. Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat 16. Tolong berhentikan video ini untuk seketika dan bacakan Mazmur 92 ayat 13 hingga 16 dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah ini kita berterima kasih kepadamu. Kita berterima kasih kerana Tuhan telah beri kita peluang untuk mendengar firman-Mu walaupun kita tidak dapat hadir di gereja. Kita berdoa Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Mu. Sucikanlah telinga kita, fikiran kita, hati kita pagi ini supaya tidak ada apa-apa halangan untuk kita mendengar firman-Mu pagi ini. Berkatilah hamba-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Saya harap kamu telah bacakan petikan untuk hari ini dari Mazmur 92 ayat 13 hingga 16. Nah, jika kita melihat petikan ini, saya dapat memberi satu tajuk kepada petikan ini seperti ini. Hidup seorang jujur yang berbuah dan bertenaga. Hidup seorang jujur yang berbuah dan bertenaga. Saya telah membahagikan petikan ini kepada 4 bahagian. Supaya kamu dapat senang ingatkan petikan ini, saya membaginya kepada 4. Nombor 1, kita melihat gambaran tentang seorang jujur. Gambaran tentang seorang jujur. Gambaran itu adalah pokok palma dan pokok sedar Lebanon. Kedua, kita melihat berkat untuk orang jujur. Berkat untuk orang jujur, yaitu Tuhan akan memakmurkan mereka dan Tuhan akan menguatkan mereka. Nomor 3, keselamatan bagi orang jujur. Keselamatan bagi orang jujur. Dan kita melihat 2 perkara juga. Tuhan akan memberi mereka penghormatan di mana mereka di rumah Tuhan dan mereka tumbuh dengan subur. Poin keempat yang akhir adalah janji Tuhan untuk seorang jujur. Janji Tuhan untuk seorang jujur, yaitu mereka boleh berbuah walaupun mereka tua dan mereka sentiasa hijau dan kuat. Mari kita lihat poin pertama, yaitu gambaran tentang seorang jujur. Ini adalah dari ayat 13. Kita melihat 2 pokok di sini. Satu adalah pokok palma dan lagi satu adalah pokok sidar Lebanon, pokok sidar Lebanon. Nah, bila kita lihat pokok palma ini adalah sebuah pokok yang boleh tumbuh setinggi 90 kaki. Dan akarnya akan ke dalam tanah lebih kurang 20 kaki. Dan dia juga boleh berakar 65 hingga 85 kaki sekeliling pokok palma ini. Dan dia tidak akan tumbang sebab dia kuat berakar. Bila kita lihat pokok cedar Lebanon pula, dia juga boleh bertumbuh tetapi tingginya lebih banyak. Dia akan bertumbuh sehingga lebih kurang 120 kaki. Dan akarnya juga akan sangat mendalam ke dalam tanah. Untuk 10 kaki yang pokok ini tumbuh
di atas tanah, akarnya akan masuk 30 kaki di bawah tanah. Nah, jika pokok ini bertumbuh sehingga 120 kaki, akarnya akan masuk tanah lebih kurang 360 kaki. Dan ujung akar ini juga boleh mengorek batu bata yang ada di bawah tanah supaya ia boleh berakar dengan lebih kuat. Gambaran ini, pokok palma dan pokok cedar Lebanon, memberitahu kita bahwa seorang jujur yang berakar kuat dan kukuh dalam Kristus dan dalam firman Tuhan akan bertumbuh kuat. Walaupun angin percubaan dan ombak kesusahan akan datang, dia masih akan kekal dan stabil. Poin kedua, berkat untuk seorang jujur. Nah, ini adalah juga dari ayat 13. Ayat 13 memberitahu kita bahwa seorang jujur akan menjadi makmur dan kuat. Seperti pokok palma dan juga pokok cedar Lebanon ini. Seluruh pokok palma ini akan sangat berguna. Tiada apapun akan dibuang sengaja. Dia akan berbuah selepas 4 tahun. Dan dia akan mendapat buah kurma itu sebanyak 70 kilo hingga 140 kilo setiap tahun. Kita juga boleh mendapat wine palma dari sep. Dan jika wine palma ini dicampur dengan kapur, dia akan menjadi toddy ataupun arak. Daun dan tangkai daun pula boleh dibuat bakul-bakul atau tikar. Batang pokok pula digunakan untuk membina bangunan. Dan pada masa dahulu mereka menggunakan batang pokok ini untuk pembinaan rumah ibadat dan juga istana-istana raja. Pokok palma ini ditanam di sekeliling untuk hiasan pemandangan. Sebab pokok ini hijau sepanjang tahun. So mereka juga suka menanam pokok ini di keliling bangunan-bangunan mereka supaya ia dapat menghiaskan, nampak cantik dengan pokok ini. Pemandangan yang akan menyejukkan hati mereka. Dia juga memiliki harga pasaran dari segi perubatan dan juga dari segi nutritionnya dan dari segi ekonomi juga. Dia pokok ini ada harga di pasaran. So inilah suatu daripada berkat seorang jujur boleh terima daripada Tuhan jika kita membandingkan bergunanya pokok palma ini. Pokok cedar Lebanon pula juga hijau sepanjang tahun dan dia ditanam di tempat-tempat pergunungan ataupun bukit-bukit. Pokok cedar Lebanon ini akan menolongkan menghentikan akisan tanah yang akan berlaku disebabkan hujan. Dia juga merupakan satu pokok yang memberi keselamatan kepada pokok-pokok kecil yang ditanam sekelilingnya. Dia akan melindung mereka dari angin kencang dan juga dari salji. Dia kuat dan tahan lasak dan juga mengarumi dengan wanginya. Batang pokoknya juga sangat kuat dan juga berharga. Dia digunakan juga untuk pembinaan istana dan juga rumah-rumah ibadat. Kegunaan dan kebaikan pokok palma
dan pokok sedar Lebanon ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang jujur akan diberkati oleh Tuhan seperti ini jika untuk menjadi makmur dan kuat jika mereka berakar kuat dalam Kristus. Poin nombor 3 untuk pagi ini adalah keselamatan bagi seorang jujur. Keselamatan bagi seorang jujur. Ini kita lihat dari ayat 14 yang memberitahu kita bahwa seorang jujur ini adalah seperti pokok yang ditanam di rumah Tuhan dan akan tumbuh dengan subur. Bukan seperti pagar ataupun tiang-tiang yang mengelilingi rumah ibadat ataupun batu bata yang ada di sana. Mereka tidak bernyawa, tetapi pokok yang ditanam di rumah ibadat ini hidup dan akan bertumbuh lagi. Dia diangkat dari luar dan dibawa masuk ke dalam rumah ibadat, rumah Tuhan, dan ditanam di rumah Tuhan. Tuhan juga akan membawa seorang jujur mendekatinya seperti mana pokok ini dibawa ke dalam rumah ibadat untuk ditanam. Tuhan membawa seorang jujur mendekati hadiratnya dari jauh di bawah, dekat dengan Tuhan. Suatu tempat kehormatan dan juga keselamatan di mana tidak ada apa-apa ancaman ataupun serangan yang boleh mendekati pokok-pokok ini sebab mereka di dalam hadirat rumah ibadat. Begitu juga seorang jujur dekat dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tiada apa-apa ancaman ataupun apa-apa ancaman yang akan datang sebab dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberi keselamatan kepada orang jujur. Musuh pun tidak akan dapat menentang ataupun menumbangkan atau memotong pokok ini untuk curi dan jual. Sebab ia di dalam rumah Tuhan. Beginilah orang jujur akan diberi keselamatan dan penghormatan dan dikelilingi oleh kesayangan Tuhan, keselamatan Tuhan. Tiada apa-apa boleh mendekati. Poin nombor 4 adalah janji Tuhan untuk seorang jujur. Dan ini kita dapat lihat dari ayat 15 dan juga ayat 16. Mereka memberitahu kita bahwa orang yang jujur akan berbuah walaupun mereka tua. Dan akan sentiasa hijau, bertenaga dan kuat. Mungkin ada setengah di kalangan kita akan merasa kita sudah sangat tua. Tak larat lagi seperti mana kita pada satu ketika dahulu. Dan kita mendengar firman Tuhan, Mazmur ini berkata, walaupun kita tua, kita akan sentiasa hijau, berkuat dan tenaga. So walaupun kita rasa sudah tua, rambut pun sudah putih, tubuh kita pun sudah lemah dan tidak sehat seperti satu masa dahulu. Kaki kita pun mungkin tak kuat, susah untuk berdiri lama-lama. Kadang-kadang ada orang rasa susah untuk berjalan, kaki mereka sakit. Dan penglihatan dan pendengaran kita pun kadang-kadang kita rasa sudah kurang. Bukan seperti satu masa kita muda dahulu. Mungkin rasa lemah dan tidak banyak bersemangat. Saudara-saudari, jangan bimbang. Tuhan janji, jika kita jujur, Dia akan memberkati kita untuk berbuah
walaupun kita sudah tua. Dari segi rohani, Tuhan akan menguatkan kita dan menyegarkan kita untuk pelayanannya. Dan kita akan bernyawa untuk hidup kuat dan bersemangat dari segi rohani. Dan akan melayani Tuhan walaupun sudah tua. Kita boleh melayani Tuhan dengan kesaksian kita bahwa Tuhan ini adalah adil dan jujur selalu. Walaupun sudah tua, kita boleh berbuah, berguna untuk Tuhan. Sebagai penutup, saya hendak beritahu kita bahwa sebagai seorang jujur yang mengikuti kehendak Tuhan, kita perlulah berakar mendalam dalam ayat-ayat suci Tuhan ataupun dalam Alkitab, dan berlabuh kuat dan ketat dalam Tuhan Yesus Kristus seperti pokok palma dan pokok sedar Lebanon ini. Dan kita perlulah percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Gambaran kehendaknya sebagai seorang jujur seperti pokok palma dan pokok sedar Lebanon depan kita dalam Mazmur ini. Dan Tuhan akan berkati kita jika kita menjadi seorang jujur. Dan juga Tuhan akan memberi kita keselamatan jika kita adalah seorang jujur. Dan Tuhan juga akan menyempurnakan janji-janjinya untuk orang yang jujur. Marilah kita cuba untuk menjadi seorang jujur, supaya kita boleh menjadi seorang saksi Tuhan yang berbuah dan boleh mengikut kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kamu semua dengan menjadi seorang jujur yang berguna kepada Tuhan. Tuhan berkati kamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk firman-Mu kepada kita pagi ini, kita berterima kasih. Kita juga berterima kasih untuk Mazmur 92 ayat 13 hingga 16 ini. Terima kasihlah untuk pelajaran-pelajaran yang kita terima daripada Mazmur ini pagi ini. Terima kasihlah untuk gambaran seorang jujur yang Tuhan beri kepada kita, mengikut kehendak Tuhan, supaya kita bolehlah jadi seperti pokok palma dan juga pokok sedar Lebanon ini. Terima kasihlah untuk mengingati kita melalui petikan ini, bahwa Tuhan akan memberkati orang yang jujur. Terima kasih juga kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita dengan memberitahu kita bahwa Tuhan akan memberi keselamatan-Mu kepada orang yang jujur, selalu dapat berada di dalam hadirat Tuhan. Dan juga terima kasihlah untuk janji-janji yang Tuhan beri untuk orang yang jujur ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk menjadi seorang jujur yang sangat berguna untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin.